TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 hanya di Direct TV KPM bersama saya Chris MJ. Dan murid-murid, hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran sains tambahan di mana kita nak fokus macam mana kita boleh skor markah yang terbaik untuk SPM nanti. Jadi, apakah topik kita hari ini dan siapakah guru untuk episod kali ini? Jom kita saksikan. Itu dia murid-murid. Hari ini Chris bersama dengan Cikgu Rosnizan. Hai Cikgu. Hai Chris, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh Cikgu Norziana selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Ziana. Okey. Baiklah Cikgu Rosnizan. Sebelum kita nak teruskan dengan kelas kita hari ini, mungkin Cikgu boleh perkenalkan siapakah murid-murid Google Meet kita, Cikgu? Silakan. Okey, boleh Chris. Okey, hari ini kita ada 4 orang Chris daripada sekolah SMK Tengku Bariah. Yang pertama Intan Zahara. Okey. Intan. Siapa dia, Cikgu? Nama dia? Intan Zahara. Zahara. Hai Intan Zahara. Okey, yang kedua kita ada Faiz Haikal. Okay, Hai Faiz. Lambai sikit. Lambai sikit Faiz. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Nazhan. Hai Nazhan. Dan yang keempat kita ada Syahir. Syahir. Okey, saya nak tanya kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up di kamera. Dua orang je yang sedia. Yang lain? Okey. Baiklah cikgu. Okey, baiklah cikgu. Apa topik yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Silakan. Okey, Chris. Topik kita hari ini adalah oceanografi. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam, apa kata kita tengok dulu ringkasan tentang topik inilah. Baik. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Okey, yang pertama oceanografi di mana dia berkait dengan lautan, iaitu tujuan penerokaan dan pelayaran, contohnya dari segi sudut ekonomi, iaitu mendapatkan barang dagangan seperti rempah, lada hitam, sutera dan juga batu permata. Okey, yang kedua dari segi sudut sosial, menyebarkan agama, dan yang ketiga dari sudut politik. So yang ini adalah di antara 3 tujuan penerokaan dan pelayaran berkait dengan laut lah. Okey, faham. Selain daripada itu, apa yang murid-murid kita belajar, lautan utama dalam peta dunia ada 6. Okey, kalau Chris boleh nampak di situ dan murid-murid di rumah boleh tengok di situ. Yang pertama kita ada lautan Pasifik, di mana lautan Pasifik adalah lautan yang terbesar. Okey. Yang kedua ada lautan Atlantik. Okey, yang ketiga lautan Arktik yang terkecil. Okey, yang keempat lautan selatan, lautan Hindi dan juga lautan satu lagi ni lautan Pasifik. Okey, ada 2 nama tu. So yang ni ada sebab tu lautan yang terbesar kan, cikgu? Yang terbesar. So ada inilah. Okey. So di sini dia ada beberapa kedudukan dia tu. Jadi murid-murid kena tahulah dari segi kedudukan dia kat mana dan dia punya terbesar, terkecil mana satu. Okey, dan penerangan secara detailnya, secara panjangnya ada dalam buku teks jugalah. Okey, seterusnya struktur lantai lautan. Okey, kalau kita tengok di sini dia ada jurang, pematang tengah lautan, dataran habis, zon subduksi dan juga gunung laut. Okey, kelima-lima ni dia ada peranan-peranan antara salah satulah. Okey, bagaimana jurang terbentuk, bagaimana pematang tengah laut terbentuk. Yang ini semua murid-murid kita dia dah belajar secara menyeluruh jugalah. Okey, kebanyakan soalan mungkin soalan ditanya, item-item soalan tu kedudukan kat mana jurang berada dan sebagainya, maka murid dia akan tandalah tempat-tempat tertentu. Okey, seterusnya bagaimana pemetaan lantai lautan dilakukan. Macam tadi kita boleh tengok dia punya lautan jurang dia kat mana. Okey, dia ada 3 cara, iaitu yang pertama dinamakan light detection and ranging ataupun ringkasnya adalah LIDAR. LIDAR. Okey, yang kedua menggunakan sound navigation and ranging ataupun sonar, dan yang ketiga menggunakan satelit. Okey, so 3 ni di mana
kalau kita tengok di sini, contoh macam sonar. Ya. Sonar selain daripada dia membuat pemetaan pada lantai lautan tu, apa lagi yang berkait dengan dia? Di sini kita tengok lantai lautan je lah. Mungkin ada beberapa lagi perkara yang perlu kita kesan menggunakan sonar. Okey. Dan seterusnya sifat fizik air laut. Yang ini main peranan di mana dia menentukan kedudukan salah satu tempat berkenaan dari segi sifat dia, contoh transparansi, suhu, salinity, tekanan dan juga ketupatan. Apa kaitannya dengan laut berkenaan? Contoh dari segi kedalaman laut berkenaan. Daripada permukaan atas, tengah atau bawah tu di mana dia berkait dengan tekanan, ketupatan dan juga kehidupan yang ada di situlah. Kepelbagaian kehidupan tu bergantung kepada sifat-sifat ini. Okey, faham cikgu. Itu dia murid-murid pengenalan untuk topik kita hari ini iaitu oceanografi. Ini merupakan topik yang terbarulah dalam sains teman. Untuk itu dia murid-murid. Ini topik baru, topik hangat. Jadi pastikan anda tumpukan perhatian. Tapi sebelum tu murid-murid kita akan berehat sebentar. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Fokus kita tengok soalan contohlah untuk kertas satu, iaitu kertas objektif. Yang pertama, apa kata kita minta bantuan murid kita di rumah lah, Chris. Boleh cikgu. Siapa yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Intan. Tokoh manakah yang digelar sebagai The Prince of Muslim Travellers? D. Ibnu Battuta. Jawapan yang Intan bagi adalah Ibnu Battuta. Betul Intan. Kalau kita tengok sini, yang ni hanya tahu sahaja. Dia ada beberapa tokoh di situ. Jadi dia tengoklah dari segi yang ni, nama dia seorang je. Maka itulah jawapannya. Yang kedua, siapa nak cuba? Ada dua tangan kat sana cikgu. Chris boleh pilih siapa? Saya pilih Syahid dululah. Syahid, silakan. Antara yang berikut, yang manakah merupakan lautan yang terbesar di dunia? C. Lautan Pasifik. Jawapannya C. Betul ke Chris? Saya rasa betul cikgu. Betul. Jawapan dia betul lah. Lautan Pasifik. Terkecil, lautan Arktik, adalah, betul tak? Arktik yang terkecil. Maka yang terbesar itu adalah lautan Pasifik. Seterusnya. Nombor 3. Tadi siapa? Nazan kan? Nazan cuba. Nazan. Silakan. Mengapakah Jabatan Laut Malaysia mewartakan Taman Laut Malaysia? B. Untuk melindungi kawasan berdekatan dengan laut. Jawapan yang diberi adalah B. Untuk melindungi kawasan berdekatan dengan laut. Betul ke cikgu? Itulah. Kalau tengok pada jawapan pilihan-pilihan dia agak-agak Chris. Ada tak gangguan yang paling dekat? Mengapakah Jabatan Laut Malaysia mewartakan Taman Laut Malaysia? A. Untuk dijadikan kawasan pelancongan. Macam betul cikgu. Macam betul. Bunyi macam betul. B. Untuk melindungi kawasan berdekatan dengan laut. Sesuai juga. Memelihara keindahan alam semula jadi. Pun sesuai. Yang terbaik. Nazhan bagi tadi adalah B. Melindungi kawasan berdekatan. Kata ni melindungi kawasan berdekatan maksudnya secara menyeluruh. Betul lah jawapannya kot B. Betul B. Hebat Nazhan. Di sini mungkin dia confuse sikit jawapan-jawapan tu, sebabnya kalau kita tengok situ memelihara dan memelihara ni, yang ni biasa murid kita belajar. Tapi yang ni hanya hidupan akuatik sahaja. Dia tidak kawasan sekeliling dia tak jaga semua, maka itu bukan dikatakan taman laut. Kalau taman laut ni pencerobohan tu tak adalah. Maksudnya penangkapan ikan secara berluasa itu tak ada. Tapi tempat pelancongan juga dibuat di sini. Betul. Taman laut boleh dibuat kawasan pelancongan, cuma dihadkan pelancong yang masuk. Seterusnya kita pergi nombor 4. Siapa lagi boleh jawab tadi? Faiz.
Faiz boleh jawab kan? Ya. Okey, Faiz boleh cuba. Terbentuk apabila magma daripada kerak bumi memisahkan dua pelat lautan. Berdasarkan pernyataan, namakan struktur lantai lautan yang dimasukkan. C. Pematang tengah laut. Okey, jawapan yang diberi pematang tengah laut. Okey, di sini dia ada satu pernyataan. Maka di sini kalau soalan kita terus kepada yang ni. Okey, bila kita terus kepada soalan yang ni, dia memberi hanya tahu sahaja. Okey, tetapi kalau kita letak satu pernyataan, maka murid dia akan fikir. Okey, dia dah tahu yang ni apa yang berkaitan. Maka apabila dia fikir iaitu kerak bumi memisahkan magma daripada kerak bumi memisahkan dua plate lautan. Maka namakan struktur lantai lautan yang dimaksudkan. Ya tadilah yang saya tunjuk satu gambar tadi kan, cikgu? Ada beberapa, maka murid dia kena faham setiap satu. Okey, jurang, tapi di sini tak ada jurang lah sebab dia ada 5 tadi. Maka dia pilih 4. Keempat-empat ni mai peranan. Tapi yang mana satu berkait dengan penerangan magma daripada kerak bumi memisahkan dua plate lautan. Okey, jawapan yang diberi. Bagi jawapan apa, cikgu? Pematang tengah laut kan, Faiz? C. Pematang tengah laut. Okey, jawapannya betul. Okey, ya betul. Pematang tengah laut. Cikgu, untuk soalan objektif ni, satu soalan satu markah je? Ya, satu soalan satu markah. Kalau salah jawab, tak ada markah lah. Tak ada markah. Okey, faham. Kadang-kadang ada istilah panggil tembak je kalau tak tahu. Tembak saja. Tapi kalau ada rezeki, mungkin betul. Mungkin tapi betul tak diajar kepada murid-murid kita lah. Okay. Sebab untuk topik oceanografi ni, memang kita kena faham dan kena banyak hafal. faham. Boleh katakan kalau nak kata hafal tu, lebih baik dia faham daripada hafal. Kadang dia tersilap. Tersilap memahami itulah. Okey, boleh kita pergi soalan seterusnya, Chris? Boleh, cikgu. Silakan. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima siapa nak jawab? Okey, Syahir angkat tangan. Okey, Syahir. Apakah transparansi air laut terhadap organisma akuatik? C. Air laut yang jernih menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Okey, jawapan dia air laut yang jernih menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Di sini dia punya keyword dia adalah transparansi air laut. Okey, apa yang Chris faham tentang transparansi? Dia lebih kepada kejernihan air itu. Ya, betul. Tapi kalau tengok sini, terus dapat ni air yang jernih. Okey. Dia bagi tadi air yang jernih menggalakkan pertumbuhan terumbu karang. Kemungkinan dia salah. Faham. Walaupun dia ada jernih ni salah, tapi yang lebihnya adalah pertumbuhan terumbu karang di sini. Cikgu, kenapa tak boleh B? Cikgu, macam sesuai saja. Lebih mudah organisma akuatik membiak. Okey, organisma akuatik membiak. Kisahnya kenapa bukan B? Betul? Okey, kalau kita tengok yang atas sudah mempengaruhi pertumbuhan pokok di sekeliling pantai. Yang ni ada kaitan ke tak? Yang ni bukanlah sebab dia dalam air. Transparansi air lah, kejernihan air. Okey, yang ni lebih mudah organisma akuatik membiak. Okey, organisma akuatik membiak, dia memerlukan dia punya rumah dia untuk membiak. Maka rumahnya adalah pertumbuhan terumbu karang. Di situ barulah adanya akuatik organisma akuatik, pembiakan dia berlaku di situ. Okey, yang ni kita panggil rumah dia lah. Okey, rumah-rumah untuk ikan ke apa berada di situ. Dalam bahasa Inggeris kita panggil coral kan, cikgu tu? Coral, betul. Dan jawapan D memang salah lah, cikgu. So jawapan dia C lah. D itu memang salah lah. Sebab dia lebih mudah meneroka habitat. Iaitu dah kesan negatif tu. Terumbu karang, ya. Okey, kalau kita tengok di sini, kalau Chris tengoklah, transparansi ni dia banyak yang mempengaruhi dia. Salah satunya selain daripada faktor transparansi, kenapa menggalakkan pertumbuhan? Sebabnya hidupan akuatik memerlukan cahaya matahari. Betul. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Ya, betul. Okey. Untuk proses fotosintesis, dalam masa yang sama dia akan memberi makanan kepada terumbu karang. Okey. Kadang-kadang murid kita ni, dia bila kita tengok terumbu karang ni, dia ingat bukan hidup. Sebabnya bila dia keluar daripada laut, dia dikeras. Betul. Sebab dia adalah struktur berkapur. Dia jadi keras, dia jadi kasar sikit. Tetapi bila dia berada dalam air, dia memang hidup dia hiduplah. Dia lembut sikitlah. Okey. Semua murid-murid faham so far? Kalau faham, boleh tunjuk thumbs up. Okey. Faham.
Okey, boleh kita pergi seterusnya, Chris? Boleh, cikgu, silakan. Okey, soalan nombor 6. Okey, nampak gambar tu gambar apa? Oh, gambar udang. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab soalan nombor 6? Oh, Intan dah angkat tangan, cikgu. Okey, boleh silakan. Intan. Rajah 6 menunjukkan contoh makanan laut. Okey. Apakah jenis kumpulan makanan tersebut? B. Krustasea. Okey, B. Krustasea. Okey, yang ni kalau kita tengok dia punya, kita tahulah sebab kenapa soalan tidak kata rajah 6 menunjukkan udang. Memang dah nampak udang pun. Betul. Cumanya yang kita nak bagi murid kita berfikir adalah contoh makanan laut. Maka dia akan berfikir udang berada di mana. Sebabnya kategori ikan, kalau jawapan dia ikan sini kita dah nampak lah. Dia salah. Sebab udang ni bukannya ikan, kategori keturunan ikan tu. Okey, maka ikan tidak sesuai jadi pilihan kepada jawapan kita. Sebab dia akan memberikan apa? Memberikan jawapan yang terus salah. Okey, ada Chris nak tanya apa? Ada, cikgu. Saya nak tanya, adakah semua jawapan ni nama saintifik ke, cikgu? Okey, jawapan ni memang nama, bukan nama saintifik. Bukan. Nama untuk kelas-kelas hidupan. Okey. Contoh molluska untuk kelas apa? Makanan laut apa? Okey, krustasea, makanan laut jenisnya apa? Okey, sebab dia ada penerangan-penerangan dia secara jelasnya dalam buku teks di mana dalam jadual dia ada penerangan krustasea ni bentuk haiwan berkenaan. Kalau kita tengok di sini dia ada apa ni? Yang tu ada kulit dia kita panggil apa? Macam cengkerang. Cengkerang bagi udang lah. Kalau dia punya yang lain tu contoh macam ketang. Pun sama, dia ada cengkerang dia. Okey. Satu lagi dia ada apa? Dia punya, kalau yang ni udang biasa. Kalau yang jenis udang galah, dia ada dia punya penyepit dia. Okey, yang tu kategori-kategori setiap nama-nama dia. Okey, kalau microfit, yang tu kita dah tahulah perkataan micro. Micro maksudnya mikroorganisma lah. Yang ada contohnya bakteria ke apa. Okey, dan juga Monera. Macam kalau plankton, cikgu, dalam kategori apa? Macam plankton dia berada dekat microfit. Microfit juga. Tapi dia ada lagi yang lain-lain tu macam plantae dia tumbuhan. Okey, yang tu jenis-jenis tumbuhan yang lain-lain lah, dia ada kumpulan-kumpulan dia. Okey, so jawapan yang ni adalah yang dibagi tadi adalah B. So tengok betul ke B. Okey, krustasea. Okey, krustasea. Okey, ada tak contoh krustasea lain? Macam ketam kan tadi cikgu kata? Ya, ketam tadi yang bercengkerang. Okey, faham. Monera tu apa, cikgu? Monera yang ni dia punya nama saintifik, bukan nama saintifik, dia ada beberapa kelas tertentu dia lah. Okey, faham. Dia punya tu contoh haiwan yang lain-lain lah berada di bawah Monera. Okey, tapi untuk nombor 6 ni krustasea. Krustasea. Okey, tahniahlah semua murid kerana berjaya dapat jawab dengan betul. Dah dapat 6 markah dah ni. 6 markah hari ni. Okey, baiklah. Cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh, cikgu? Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan dan rakan-rakan sekelas saya di Google Meet dari SMK Tengku Baria Kuala Terengganu. Baiklah cikgu, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Okey, untuk seterusnya kita tengok pada soalan struktur kertas 2. Apa kata kita tengok bahagian A, Chris? Okey, baik cikgu, untuk silakan. bahagian A, soalan ni hanya jawab pada ruangan yang disediakan. Okey. Tak semestinya bila kita panggil struktur semuanya ada ruangan. Kadang-kadang contohnya seperti inilah, mungkin pilih jawapan yang betul ataupun padankan, sesuaikan dan sebagainya. Okey, kita tengok yang pertama dulu, Chris, boleh? Okey, yang pertama, gariskan jawapan yang betul bagi ciri-ciri beberapa lautan utama dalam peta dunia. Okey, yang pertama, siapa nak cuba? Okey, Nazahan. Silakan. Baca soalan dulu ya, Nazahan. Masih. Gariskan jawapan yang betul bagi ciri-ciri beberapa lautan utama dalam peta dunia. Okey.
Yang pertama, Lautan Pasifik merupakan lautan terbesar dan terdalam di dunia. Okey, yang pertama jawapan yang diberi adalah terbesar, terkecil atau terbersih. Okey, yang diberi adalah terbesar. Sudah tentulah sebab situ adalah lautan Pasifik. Okey, jawapannya betul. Tapi saya nak tanya Nazhan, boleh tak cikgu? Boleh. Nazhan, untuk lautan terkecil pula, yang mana? Lautan apa? Lautan Arktik. Betul cikgu? Okey, betul. Betul. Okey. Pandai tiba-tiba Chris nak tanya. Okey, seterusnya yang kedua. Siapa nak jawab? Yang nak cuba? Okey, Intan nak cuba, Intan? Sebahagian lautan selatan dilitupi ais laut dan sempadan aisnya berbeza-beza mengikut musim. Okey, dia punya ni sebahagian dilitupi ais laut dan juga sempadan aisnya berbeza mengikut musim. Okey, yang mana satu? Antartik, Hindi ataupun lautan selatan. Okey, kita ada dua, utara, Antartik ataupun selatan lah. Okey, tapi yang lebih kepada dilitupi ais laut adalah lautan selatan. Okey, betul. Terima kasih, Intan. Okey, seterusnya B1. Okey, Syahir, silakan. Apakah dua teori yang terlibat dalam evolusi lantai lautan? Hanyutan benua, pergerakan persepadanan plak tektonik. Okey, jawapannya dia ada satu dinamakan hanyutan benua. Okey, yang kedua adalah pergerakan persempadanan plate tektonik. Yang inilah yang akan mengakibatkan bila di sini plate tektonik yang akan mengakibatkan lantai lautan tu dia akan membentuk apa? Jurang, pematang tengah laut dan sebagainya. Apa yang kita belajar, yang kita tengok gambar sebelum ni lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni. Ada yang nak cuba? Yang kedua. Faiz, okey, silakan Faiz. Teragam bagaimana salah satu teori di B1 menyebabkan satu daratan benua yang besar dikenali sebagai Pangea boleh membentuk benua-benua yang lebih kecil yang ada pada masa sekarang. Pergerakan di persempadanan plak tektonik pada gerak bumi menyebabkan Pangea mula berpecahnya, menghasilkan benua-benua yang lebih kecil. Okey, yang ni dia nak ceritakan tentang Pangea? Pangea atau Panjia? Panjia ni di mana dia punya bentuk dia. Bentuk lautan dia. Okey, kalau kita tengok di sini, di mana pergerakan di persepadanan plate tektonik pada kerak bumi, maka dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan Panjia mula berpecah ataupun hanyut, menghasilkan benua yang lebih kecil. Okey, benua-benua itu maksudnya kawasan-kawasan dia lah. Yang lebih kecil daripada yang besar tu disebabkan oleh pergerakan dia. Okey, pemecahan dia itulah. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C. Okey, ada yang nak cuba bahagian C? Okey, silakan Nazhan. Raja satu menunjukkan salah satu kaedah yang digunakan untuk memetakan lantai lautan menggunakan prinsip pantulan gelombang. Namakan kaedah dalam Raja 1. Sound Navigation and Ranging atau dikenali sebagai sonar. Okey, betul Chris. Betul juga. Sonar saya tahu. Chris belajar tadi ada berapa? 3. Ada 3. Satu dinamakan lidar. Yang kedua sonar. Yang ketiga satelit. Ya, betul. Tapi yang ni kalau kita tengok gambar di sini, maka dia fokus kepada sonar atau nama panjang dia Sound Navigation and Ranging. Cikgu, kalau murid-murid tulis sonar saja boleh tak? Cepat. Saya baru nak tanya Chris. Sebenarnya. Okey, kalau murid-murid tulis sonar, sebab tu saya tulis di sini atau sonar. Sebab dia ni nama singkatan umum dia. Lah maka dia tu diterima. Tak ada masalah. Okey, jangan pula tersilap tulis sinar. Itu lain. Kalau sinar yang lain. Maksudnya kalau SI walaupun kita nampak na di belakang, maka kita tak boleh nak terimalah sebab dia memberi maksud yang lain. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian 2. Yang ni penerangan berkait dengan yang tadilah. Okey, ada yang nak bantu? Ada yang nak cuba? Okey, Intan, silakan Intan. Terangkan mengapakah kaedah yang dinyatakan di 1C1 mempunyai kelebihan berbanding kaedah menggunakan prinsip pantulan cahaya dan radar.
menggunakan pantulan gelombang bunyi yang bergerak lebih jauh di dalam air daripada radar dan gelombang cahaya. Okey. Yang ni dia nak bagi tahu kenapa kita guna kaedah berkenaan berbanding menggunakan prinsip pantulan cahaya ataupun radar dan juga radar. Okey, jawapan yang diberi tadi adalah yang pertama sebab dia menggunakan pantulan gelombang bunyi. Kenapa pantulan gelombang bunyi ini digunakan? Sebab alasan dia adalah dia bergerak lebih jauh di dalam air daripada radar dan juga gelombang cahaya tadi. Yang penting yang inilah. Yang ni pergerakan dia lebih jauh di dalam air. Kalau perlahan tu maka dia nak dapat balik pantulan dia tu susah. Lambat satu lagi kita nak dapatkan bendanya amat besar. Contoh nak cari kapal karam ke apa, maka susah lambatlah pergerakan dia kurang efisien lah cikgu. Ya betul, kurang efisien. Jadi untuk soalan ni kita ada 2 markah, betul tak cikgu? Ya betul. Satu markah untuk penerangan. Okey, satu markah yang ni menggunakan pantulan, satu markah yang ni bergerak lebih jauh dalam air. Yang ni dibandingkan dengan yang atas lah, daripada radar dan sebagainya. Okey, faham. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2, Chris. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Okey, ke Chris nak jawab? Tak boleh lah cikgu yang tu. Boleh. Kita bagi peluang kepada murid-murid di Google Meet. Takut Chris nak cuba ke apa, tak ada masalah. Saya boleh bagi peluang. Okey. Yang ni. Okey, siapa yang nak jawab yang ni? Nombor 2 nak cuba? Okey, Faiz nak cuba, Faiz? Boleh, cikgu, boleh. Okey, nombor 2, Faiz. Raja 2 menunjukkan struktur lantai lautan Pasifik. Okey. Nyatakan alat yang digunakan untuk memetakan lantai lautan. Light Detection and Ranging, LIDAR. Okey, dia menggunakan LIDAR. Betul ke, Chris? LIDAR? Betul. Okey, betul. Chris dah ingat dah. Okey, LIDAR. LIDAR lagi. Boleh, ada lagi. Sonar dan juga satelit. Satelit. Adakah ketiga-tiganya boleh diberi jawapan, Chris? Boleh, Chris, tapi dia akan ambil satu saja kan cikgu? Ya, betul, pandai Chris. Sebab satu markah. Dia boleh guna sama ada menggunakan LIDAR, menggunakan sonar ataupun menggunakan satelit. Cara dia ketiga-tiganya boleh digunakan untuk struktur lantai lautan Pasifik ataupun lantai-lantai lainlah. Boleh detect lah, boleh kesan kedudukan di mana kedudukan X ni apa namanya, dalam ke ataupun cetek dan sebagainya. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu saya nak tanya. Untuk LIDAR ni, kalau murid jawab huruf I dia huruf besar ke kecil ke, ada beza tak cikgu? Macam mana? LIDAR ni. LIDAR. Kalau kita tengok di situ ada bezanya. Ada beza. Tetapi kadang-kadang kalau di sekolah, kalau saya tengok tu, maka kita ambil atas dasar I dia tu tertindih. Jadi nampak macam huruf besar. Jadi kita fikir huruf kecil lah. Tapi kalau dia buat I macam ni, dah nampak betul-betul lah. Ini salah lah. Jadi salah. Sepatutnya kena hati-hati lah. I dia tu kecil. Kadang-kadang murid kita dia buat I ni, dia nak cepat. Mungkin dekatnya kita nampak macam satu I tu huruf besar. Okey, seterusnya. Okey, untuk B. Okey, apa jawapan dia untuk B? Siapa nak lagi jawab tadi? Okey, Nazahan ke nak cuba, Nazahan? Boleh ke boleh? Okey, silakan. B. Apakah kepentingan pemetaan lantai lautan kepada manusia? Jawapannya memperoleh maklumat mengenai keadaan laut. Okey, jawapan dia beri, dia nak satu markah je. Kepentingan adalah memperolehi maklumat berkait dengan laut. Okey, kalau Chris dah dapat satu ke atau nak bagi lebih lagi ke? Mungkin cikgu boleh kongsikan, ada tak jawapan yang lain? Okey, jawapan yang sediakan sebab nampak ruang ni macam jauh kan. Mungkin betul. Ada lebih yang saya sediakan. Okey, yang saya sediakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, yang ni semua ada dalam kotak, Chris. Jangan risau. Yang pertama adalah mengenai maklumat mengenai keadaan laut. Maka keadaan laut ni main peranan apa? Sebab kalau kita nak berlayar ke apa, maka kita boleh tahulah kedudukan berkenaan. Kadang-kadang kita kalau nelayan ni dia boleh kesan kumpulan ikan kat mana.
Bukannya dia main ikut suka je pergi tangkap ikan dia. Tapi kalau kita tak tahu, tak ada dia punya sistem dia, maka kita tengoklah mungkin tak ada rezeki kawasan ni, sedangkan kawasan berkenaan tak ada pun hidupan. Okey, yang kedua, perubahan lantai lautan berkenaan. Okey, yang ni mungkin disebabkan oleh fenomena fenomena yang persekitaran lah, contoh gempa bumi dia akan menyebabkan perubahan dia. Okey, mengenai pasti keadaan lantai lautan meningkatkan usaha global bagi mengatasi pencemaran ataupun membantu operasi mencari dan juga menyelamat, terutama yang kapal karam ke apa-apa yang berlaku lah, kemalangan udara ke apa. Okey, seterusnya C. Siapa nak cuba C? Okey, nak cuba? Okey, Syahir, silakan. Namakan struktur S dalam Gajah 2. Jurang. Okey, yang ni dia patah kepada gambar tadi. Gambar tadi kita nampak ada X. Okey. Ada X, apakah nama dia? X tu adalah jurang. Satu je lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan D. Baik. Okey, siapa nak jawab D1? Okey, Intan, silakan Intan. Bentuk lantai lautan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh interaksi antara plat tektonik. Okey. Namakan jenis sempadan tektonik yang membentuk struktur X. Sempadan pertembungan. Okey, sempadan. Yang ni dia berkait dengan struktur X tadi. Struktur X tadi apa dia? Jurang. Jurang. Okay. Apa yang berkaitan dengan jurang tu adalah sempadan pertembungan. Okey, dia ada dua yang ni, plate tektonik lah. Okey, bagaimana sempadan tektonik yang dinyatakan di 2D1 membentuk struktur X? Okey, yang ni dia lebih kepada penerangan berkait dengan jawapan yang di atas. Okey, ada yang nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Faiz ke boleh? Nazhan. Untuk yang kedua, Nazhan yang kedua. Okey, silakan Nazhan. Bagaimanakah sempadan tektonik yang dinyatakan di 2D1 membentuk struktur X? Okey. Dua plat tektonik bergerak dan bertembung antara satu sama lain. Okey, dua plate tektonik bergerak dan bertembung antara satu sama lain. Okey, kalau kita tengok di sini satu ayat, betul? Ya. Tetapi ia boleh beri dua markah. Yang tu yang saya asingkan. Asingkan nak menunjukkan satu ni kalau murid kita bagi dua plate tektonik bergerak saja, dia dapat satu markah aja. Dia tak ayat penuh. Biasanya orang kata kena ayat penuh baru dapat markah. Kadang-kadang untuk sains ni kadang kita ambil sebahagian. Bolehlah cikgu. Ya, boleh. Okey, tapi sebaiknya murid buat satu ayat penuh tak ada masalah. Okey. Dia akan dapat dua markah. Okey, kita pergi yang seterusnya boleh, Chris? Boleh cikgu, silakan. Okey, nombor 3. Okey, siapa nak jawab nombor 3? Yang ni gambarnya cantik ni. Okey, Faiz Faiz, silakan Faiz. Silakan Faiz. Rajah 3 menunjukkan taburan organisma akuatik mengikut zon di dalaman laut. Namakan satu organisma akuatik yang ditemui di permukaan. Obo-obo. Jellyfish. Okey, yang ni kita tengok pada gambar je, Chris. Okey, jawapan dia bagi kalau tengok pada gambar. Okey, Chris perasanlah gambar ni ada apa? Ada penyu, ada ikan. Ada ikan. Ikan yu. Ikan yu, yang ni obo-obo lah. Okey, betul lah, yang ni obo-obo. Betul. Okey, yang ni ada. Tu tak ada masalah. Dia bagi ke. Kalau dia bagi berkait dengan hidupan yang lain pun okey. Yang ni pun boleh. Okey. So yang ni dia berkait dengan gambar lah. Penyu, ikan yu ataupun obo-obo. Sebab dia nak satu organisma. Yang ni kena tengok hati-hati. Satu organisma. Bagi lebih tak ada masalah. Tetapi kena hati-hati apa? Takut dia bagi pada zon senja. Tiba-tiba dia bagi ni sotong. Sebab soalan dah tanya zon permukaan. Sotong ni sotong apa? Sotong kurita ke apa? Okey, seterusnya yang kedua. Siapa nak bagi jawapan yang kedua? Okey, Syahir. Syahir bagi alasan. Beri alasan bagi jawapan anda di 3A1. Terdapat sumber makanan. Okey, jawapannya terdapat sumber makanan. Apa sumber makanan di situ? Okey, selain daripada dia ada rumpai laut, yang lain-lain lah. Yang berkaitan mungkin ikan yu ni, dia akan makan apa? Makan ikan-ikan yang kecil lah. Lain. Okey, seterusnya B. Okey, B1. Yang ni dapat 3 markah ni, panjang sikit jawapannya. Okey, Faiz angkat tangan. Okey, Faiz, silakan Faiz.
terumbu karang kita semakin tidak sihat. Bagaimanakah keadaan ini boleh berlaku? Kerana penggunaan pukat tunda. Okey, 1 markah lagi. Baru 1 markah Faiz. Ada 2 lagi. Penggunaan bahan teletupan untuk menangkap ikan dan kapal berlabuh di pantai. Okey, dia bagi 3. Okey, yang pertama penggunaan pukat tunda. Okey, pukat tunda kalau Chris tahu, dia semua hidupan dia akan tangkap di situ. Jadi dia akan mengganggu terumbu karang sekali lah. Okey, bila mengganggu terumbu karang, maka secara otomatik ni dia akan mengganggu ekosistem. Ekosistem tu hidupan lain lah. Okey, yang kedua penggunaan bahan letupan untuk menangkap ikan. Maka kita tahulah bahan letupan ni juga dia akan mempengaruhi yang lain-lain lah. Kerosakan dia. Okey, yang ketiga kapal berlabuh di pantai. Okey, agak-agak Chris ni apa kaitan kapal berlabuh di pantai dengan terumbu karang? Dia punya pencemaran air ke cikgu? Pencemaran air, pencemarannya bawah ni. Okey, tumpahan minyaknya di sini. Okey. Kapal berlabuh ni disebabkan oleh dia punya kipas dia tu. Mungkin dia pergi kepada kawasan yang lebih cetek sikit, maka kipas dia tu akan mengganggu, mungkin dia akan merosakkan terumbu karang berkenaan. Okey, pencemaran air laut. Okey, pencemaran yang Chris beritahu lah. Okey, pencemaran air laut kalau murid kita buat yang ni saja pun betul. Cuma yang ni saya nak bagi penerangan tentang apa pembuangan bahan cemar ataupun daripada kilang atau sebagainya. Okey, tumpahan minyak dan juga pembuangan sampah sarap. Okey, pembuangan sampah sarap ni kita tahulah. Okey, kebanyakannya yang ni bukan nak katalah mungkin pelancong-pelancong dia terbuang. Kalau sengaja tu itu kita tak boleh nak elak lah. Tapi sebaiknya kita nak jaga kita punya ekosistem tu, maka kita elakkanlah. Yang ni dia boleh jadi, yang ni yang banyak. Jawapan murid kita bagi banyak yang ni. Pembuangan sampah, sampah sarap. 3 markah. Okey, 3 markah. So bolehlah pilih yang mana satulah yang nak. Okey, seterusnya yang kedua. Ada yang jawab yang kedua? Okey, tadi dah ada kesan dia. Okey, Nazhan. Silakan Nazhan. Nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah di 3B1. Okey, jawapannya? Wujudkan taman laut dan menguatkuasakan undang-undang. Okey, yang pertama dia kata wujudkan taman laut. Seperti mana yang kita tahu tadilah, bila wujudkan taman laut, maka kapal berlabuh dia ada kawasan dia. Kat mana dia berlabuh, dia tidak akan masuk sehingga ke tepi pantai lah. Okey, seterusnya dia kata menguatkuasakan undang-undang. Okey, membuat penyelidikan dan juga memberi pendidikan alam sekitar. Membuat penyelidikan ni macam mana? Maksudnya kawasan tu dijadikan kawasan untuk murid-murid universiti kita belajar. Maka kawasan tersebut dijagalah. Dijaga dari segi banyak benda. Okey, mungkin kalau ada sampah apa, jadi murid itu boleh membantu sekali lah untuk mengelakkan berlakunya pencemaran. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir yang ni. Siapa yang cuba? Okey, Intan. Silakan Intan. Cadangkan satu usaha yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan terumbu karang dan populasi ikan. Membuat tukun tiruan. Okey, membuat tukun tiruan. Okey, ingat lagi yang saya beritahu tadi? Rumah. Rumah untuk rumah. Kita panggil rumah. Yang sebenarnya dia panggil tukun tiruan. Maksudnya macam blok bata tu dia letak tu lah. Maksudnya yang tu mungkin ikan ingat yang tu adalah korus ataupun terumbu karang. Dalam masa yang sama, ikan dia tu jadi terumbu karang pun boleh hidup dan organisma-organisma lain lah, ikan dan sebagainya tu jadi tempat perlindungan dia dan juga tempat pembiakan dia. Okey, faham cikgu. Baiklah murid-murid, itu dia perkongsian Cikgu Rosnizan cara untuk jawab kertas 2 bahagian A. Tapi bukan itu saja kan cikgu, selepas ni kita nak fokus pada bahagian B dan C. Ya betul, Chris. Okey, sebelum tu kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot Sukses SPM 2022 hanya di Direct TV KPM. Dan saya hari ini bersama dengan Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan dengan topik kita Oceanografi, iaitu bab 8, betul tak Cikgu? Bab 8. Ya. Okey, saya nak tanya murid-murid di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Yes, okey, semua pun dah sedia. Baiklah cikgu, apakah fokus kita untuk segmen ni? Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian yang dikatakan soalan esei, iaitu bahagian B dan juga bahagian C. Okey, yang ni saya gabungkan bahagian B dan bahagian C di mana murid kita di rumah pun dah tahu bahagian B pilih satu dan juga bahagian C itu adalah wajib dijawab. Okey, apa bezanya B dan juga C, Chris? B dan C. Chris tak ingat. Saya rasa mungkin bahagian C ni jawapannya lebih panjang, betul cikgu? Lebih panjang, iaitu dia ada dia dua-dua lebih panjang, Chris. Cuma bezanya, yang sama dulu saya beritahu. Yang sama B dan C dia ada perbandingan. Dua-duanya ada perbandingan di mana dia membantu murid untuk dapat makan dengan lebih mudahlah. Cuma yang bezanya B ni mungkin tinggi sikit sebab dia ada mencipta. Yang C ni tak ada. Yang Chris kata panjang C, memang sepatutnya C itu lebih panjang sikit lah. Kalau B ni dia ada mencipta sebab murid kita boleh sama ada nak buat dalam bentuk ayat ataupun dia boleh buat dalam bentuk gambar, jadual dan sebagainya. Gambar pun boleh? Ya, gambar pun boleh. Apa kata kita tengok contoh dulu, Chris? Boleh cikgu. Yang pertama, saya baca dulu soalan apa ni, dia punya stimulus dia dulu. Gambar ni kita nampak kalau dalam struktur pun gambar yang sama buku teks, gambar yang senang. Cumanya yang ni dia hanya letak zon A dan juga zon B. Yang tengah ni dia tak usik. Kalau ikut kita dia ada 3, murid kita tahu 3 zon. Atas ni Chris ingat lagi zon apa? Zon A, zon permukaan, zon senja, zon B dah lupa dah. Zon B gelap. Yang ni gelap lah, sebab nampak gelap. Zon gelap. Di sini Rajah 1.1 menunjukkan taburan hidupan laut mengikut kedalaman air laut. Fokus kita di sini adalah kedalaman air laut. Maksudnya semakin dalam, apa yang berlaku. Faktor apa selain daripada kedalaman laut lah. Apa kata kita tengok soalan yang pertama. A. A yang paling mudah ni lah. Chris pun dah bagi jawapan tadi. Saya nak jawab cikgu boleh? Boleh je. Zon A adalah zon permukaan. Zon permukaan, dia betul Chris. Zon permukaan. B, siapa yang nak bantu B? Apa cikgu? Untuk soalan B, Nazahan. Nazahan. Bandingkan zon A dan zon B berdasarkan aspek berikut: kedalaman air laut, tekanan air laut dan ketumpatan air laut. Bagi kedalaman air laut, zon A adalah rendah, manakala untuk zon B pula adalah tinggi. Lagi? Tekanan air laut untuk zon A adalah rendah, manakala tekanan air laut untuk zon B adalah tinggi. Lagi? Dan yang terakhir, ketumpatan air laut bagi zon A adalah rendah, manakala bagi zon B pula adalah tinggi. Kalau Chris dengar jawapan dia rendah, tinggi, semua yang sama, rendah, tinggi kan? Nampak macam mudah aja. Sebab dia cuma buat perbandingan. Dia banding. Banding maksudnya dia faham dari kalau kita tengok gambar tadi semula. Itu yang saya tanyakan, daripada atas ke bawah. Maksudnya daripada atas zon permukaan ke bawah ni dia belajar ada 3 sifatnya, iaitu satu dari segi kedalaman dia tadi. Yang kedua tekanan dan juga ketumpatan. Kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Kita buat dalam bentuk jadual, Chris. Lebih mudah. Lebih senang. Lebih senang, lebih nampak dan lebih mudah. Cikgu, saya lah untuk memeriksa. Chris pun tengok lebih mudah kan? Ya, betul. Yang mana? Yang pertama, kedalaman air laut. Zon A rendah, zon B tinggi. Tekanan air laut rendah, tinggi. Ketumpatan air laut juga rendah, tinggi. Chris, kalau Chris buat yang ni, Chris ada nak buat jawapan yang lain tak agak-agak? Mungkin saya akan tulis dalam bentuk ayat atau perenggan, cikgu. Boleh tak? Perenggan mungkin boleh. Contohnya untuk satu aspek, saya tulis satu perenggan. Contohnya, kedalaman air laut bagi zon A adalah rendah, manakala kedalaman air laut bagi zon B adalah tinggi. Yang tu bagi orang yang terlebih rajin, yang suka tulis panjang. Saya selalu cakap, kalau tak nak tulis panjang pun tak ada masalah. Buat dalam bentuk jadual. Lebih mudah pemeriksa ataupun cikgu nak tengok, lebih mudah untuk dapatkan jawapan, dan kita sendiri bila nak cek lagi sekali lebih mudah kita nak tengok
perbandingannya. Okey, faham cikgu. Yang ni dia punya ni nampak senanglah, semua rendah-rendah. Ada yang tanya saya, boleh tak kita buat ketiga-tiga ni, kita buat rendah dan juga tinggi. Satu je. Boleh ke cikgu? Boleh ke? Itulah saya nak tanya Chris tanya saya pula. Okey. Tengok di sini, tengok keadaan dia. Kalau dia buat jadual, dia buat satu je tanpa ada garis. Maka pemikiran saya lah, kata mungkin budak ni nak beritahu rendah ni ketiga-tiganya adalah rendah. Betul. Tetapi kalau dia buat garisan memisahkan dia dan yang buat rendah di atas, dia nak fikirkan bawah pun sama. Maka di bawah tak dikira lah sebab dia ada pemisah dia. Yang tu kena hati-hati. Okey, faham. Faham ya? Sebab tu saya buat rangkuman dia 3. Boleh diterima. Sebab yang ni syarat kita nampak ni semua rendah lah. So yang ini macam ni, jawapan macam ni 6 markah dah. Ya betul, 6 markah. Dia 1 untuk rendah, yang ni 1 untuk tinggi. Sebab tu saya kata tadi perbandingan mudah untuk dapat markah. Yang ni yang lebih senang untuk murid-murid kita skor lah. Okey. Kalau tinggal, amat rugi. Kita tengok banding sahaja. Okey. Seterusnya, boleh Chris kita tengok yang tinggi boleh, cikgu, sikit. silakan. Okey, untuk B. Okey, siapa nak cuba B? Okey, silakan Syahir. Gajah 1.2 menunjukkan gambar terumbu karang di lautan. Okey. Apakah maksud terumbu karang? Gantaian struktur berkapur. Okey, maksud bagi terumbu karang. Gambar dia beritahulah, memang betul lah dia beritahu adalah terumbu karang. Maka yang pertama dia tanya tentang maksud dulu. Maksud dia, murid kita bagi dia jawapan, Syahir bagi dia adalah struktur berkapur. Dia bagi jawapan rantaian struktur berkapur, di mana tak perlu dia ulang balik. Terumbu karang ialah ayat penuh. Bahasa Melayu kena bagi ayat penuh lah. Kalau untuk sains tak apa, kita bagi fokus terus kepada jawapan yang kita nak dapat dia punya markahnya. Tak perlu, boleh je dia buat terumbu karang ialah apa-apa, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang banyak masalah yang berlaku adalah murid saya sendirilah. Dia buat terumbu karang ialah, lepas tu dia terlupa. Dia ingat dia dah buat, lepas tu dia tinggal. Jawapannya tak ada. Dia kata, mungkin lepas ni aku nak fikir, terlupa tak ingat ni. Bila dia tengok secara imbas, jawapan dah ada. Rupanya tak ada, hanya dia salin balik soalan. Rugilah yang tu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Yang kedua. Siapa nak cuba yang kedua? Tak ada ke? Okey. Faiz. Intan nak cuba. Intan, okey. Intan, silakan Intan. Berikan 2 keadaan yang sesuai yang diperlukan untuk pertumbuhan terumbu karang. Okey. Terumbu karang memerlukan cahaya matahari yang cukup serta air laut yang jernih. Okey, yang pertama proses pertumbuhan dia iaitu cahaya matahari yang cukup, air laut yang jernih ataupun suhu air laut yang hangat. Yang ni saya kurungkan ni, tak apa, tak tulis pun. Tapi ada murid kita dia hafal yang ni. Dia bagi mungkin suhu air yang hangat lebih kurang 25 darjah Celsius. 25, 28 macam suhu bilik lah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kedalaman laut yang boleh ditembusi cahaya. Ataupun dia bagi kedalaman laut 18 hingga 27 meter pun boleh. Maksudnya yang dikurungkan ni tak semestinya diberi jawapan lah. Okey, yang tu saya kurungkan sebab kadang-kadang ada murid yang tak ingat. Kalau saya kata yang ni macam saya di sekolah kata wajib tulis, kesianlah kat dia. Kadang-kadang dia tersilap, nanti dia akan mengganggu jawapan berkenaan. Okey, ada Chris nak tanya yang ni? Tak ada cikgu. Jadi yang ni 2 markah, kita hanya perlu pilih 2 lah. Pilih 2 je. Ya, betul, 2 daripada 4. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, Faiz, silakan Faiz. Mengapakah terumbu karang penting kepada organisma laut yang lain? Tempat membiak dan tempat pelindungan. Okey, betul Chris, tempat membiak? Betul cikgu. Betul. Saya setuju dengan jawapan Faiz. Okey, sebab yang ni dikatakan seperti apa tadi? Tukun tiruan lah, iaitu tempat mencari makanan ataupun tempat membiak ataupun tempat perlindungan kepada hidupan-hidupan lain lah. Ikan-ikan lain biasanya kalau kita tengok dalam TV, yang ikan cantik tu ikan apa? Nemo ke apa yang kecil tu. Yang warna yang belang tu sikit. Yang tu dia selalu main di
terumbu karang. Ya, betul. Okey. Okey, boleh kita pergi seterusnya, Chris? Boleh, cikgu, silakan. Atau Chris nak tanya apa-apa tentang yang ni? Tak ada, semua jelas. Jelas. Okey, seterusnya ni soalan ni panjang sikit. Ush. Okey. Kita bagi murid kita baca dululah. Okey, baik. Okey, siapa nak cuba yang ni? Azhan. Okey, silakan Azhan. Sekumpulan remaja terperangkap di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Mereka terpaksa menggunakan ikhtiar hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sumber makanan boleh diperoleh daripada laut adalah seperti ikan, sotong dan udang. Namun begitu, mereka sukar untuk mendapatkan bekalan air. Jika mereka meminum air laut, badan mereka akan dehidrasi. Okey. Dapatkah anda membantu sekumpulan remaja tersebut mendapatkan air minuman daripada air laut? Okey. Agak-agak apa jawapannya, Nazhan? Isikan air laut ke dalam mangkuk besar. Okey. Letakkan sebuah mangkuk kecil di bahagian tengah mangkuk besar. Okey. Tutupkan mangkuk tersebut dengan menggunakan plastik. Kemudian letakkan seketul batu kecil di bahagian tengah. Okey. Biarkan mangkuk di bawah matahari bagi proses kondensasi berlaku. Air yang terkumpul boleh dijadikan air minuman. Okey. Jawapan yang sangat teknikal, cikgu. Dia teknikal. Apa dia punya, biasa kalau soalan panjang macam ni, murid kita dia kadang-kadang dia malas nak membaca. Perkataan malas tu kadang-kadang saya selalu beritahu, jangan malas sebab dia memberi info yang berguna. Apa infonya? Yang pertama, sebab dia kata mereka terpaksa menggunakan ikhtiar hidup untuk meneruskan kelangsungan hidup. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Air dan juga makanan. Yang pertama dia dah beritahu sini, sumber makanan boleh diperolehi daripada laut dah. Contoh ikan, sotong dan udang, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah air. Kalau minum air laut, namun itu mereka suka untuk mendapatkan bekalan air, sebab kalau minum air laut, kenapa? Badan mereka akan dehidrasi. Sebab air bergaram. Ya betul, kandungan garam dalam air laut tu tinggi. Okey, jadi dia punya tugasan dia di sini. Dapatkah anda membantu sekumpulan remaja tersebut mendapatkan air minuman daripada air laut? Maka di sini pemahaman dia adalah di mana kita nak dapatkan air daripada air laut. Jadi proses yang biasa murid kita belajar adalah proses penyejatan. Okey, kita tengok jawapan di bahagian D. Yang pertama, isikan air laut ke dalam mangkuk besar. Ni tak kisahlah, cuma yang saya bagi mangkuk besar sama ada dia buat dalam bentuk mangkuk ataupun besen ke, tak ada masalah. Okey. Dan letakkan sebuah mangkuk kecil di bahagian tengah mangkuk besar. Tujuannya apa mangkuk kecil berkenaan? Mangkuk kecil itu adalah untuk menadah air yang terhasil daripada proses kondensasi. Tutup mangkuk tersebut dengan menggunakan plastik. Kenapa perlu tutup? Sebab bila air tersejak, kita nak perangkap air berkenaan. Okey. Dia tersejak dalam bentuk apa? Dalam bentuk wap. Okey, bila terkena plastik, dia akan terkondens, dia bertukar daripada wap kepada cair. Okey, letakkan seketul batu kecil di bahagian tengah. Tujuan dia apa untuk batu kecil ni? Okey, untuk wap tadi tertumpu kepada batu kecil dan titisan. Titisan dia tu ke mangkuk kecil. Biarkan mangkuk di bawah matahari bagi proses kondensasi. Di sini. Kalau dia beritahu awal pun tak ada masalah. Proses kondensasi di atas tu ada proses yang pertama. Dan air yang terkumpul boleh dijadikan air minuman. Walaupun air yang terkumpul tu tidak 100% adalah air tulen, tetapi dia masih lagi dijadikan air minuman. Kenapa? Sebab kandungan garam dia mungkin dah kurang lah. Sebab air yang terhasil yang terwap tadi adalah air yang biasalah. Okey. Faham? Yang ni dalam bentuk ni lah dia dapat 6 bentuk point form ayat. boleh. Point form pun boleh, dalam bentuk karangan yang secara lengkap pun tak ada masalah. So dapatlah 6 markah. Ada apa Chris nak tanya ni? Tak ada apa. Selain daripada ayat ni, katakan Chris nak ganda malah Chris tak berapa nak faham, tulis satu-satu, hanya faham dari segi gambar saja. Boleh cikgu? Okey, ya boleh. Ni saya bagi contoh. Satu ada mangkuk. Ini kena pandai lukis. Ya, pandai lukis, tapi tak apalah kalau lukisan tak berapa nak cantik, yang penting adalah label. Label. Yang ni kalau kita tengok di sini,
kita tak cakap lah yang ni mangkuk ke apa, semua bekas, tak ada masalah. Dalam tu ada air laut. Maka di sini dia dapat, okey, satu markah sebab dia guna mangkuk, satu lagi dia letakkan air laut. Okey. Yang kedua kat mana? Dia letakkan satu mangkuk kecil. Okey. Yang ketiga, dia tutup dengan plastik. Okey, di sini dapat satu markah. Okey, lepas tu ada satu batu kecil. Okey, dan juga ada air yang terhasil. Nampak titisan dia ni? Okey, titisan tu berlaku proses kondensasi. So, maka dia dapat 6 markah hanya dengan 6 markah. Gambar sahaja. Cikgu, saya nampak cara macam ni lebih senang nak jawab, cikgu. Ya, betul. Waktu saya kata tadi, mencipta tak semestinya dalam bentuk ayat yang lengkap. Kita boleh bagi dalam bentuk gambar pun boleh. Tapi kena hati-hati sebab ada setengah soalannya dia terus beritahu dengan bantuan gambar rajah. Jadi bantuan gambar rajah sebahagian markah, penerangan dia sebahagian markah. Yang tadi tak ada tak dengan bantuan gambar rajah. Tak ada. Maka dia boleh tukarkan kepada bentuk gambar rajah. Okey, murid-murid semua faham Kalau faham boleh tunjuk thumbs up. Okey, semua pun dah faham. Baiklah cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu cikgu, mungkin Cikgu Rosnizan boleh kongsikan kesimpulan tentang topik kita hari ini, iaitu oceanografi. Silakan. Okey, secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir tadi, apa yang saya harapkan murid kita di rumah dan juga di Google Meet lah, dan juga Chris sendirilah. Mana tahu selepas ni Chris boleh ambil exam SPM. Okey, sebagai calon persendirian boleh, tak ada masalah. Okey, yang pertamanya, murid kita dapat menerangkan sejarah awal dan juga tujuan penerokaan lautan kita. Okey, yang kedua menerangkan struktur lantai lautan. Okey, yang ketiga menerangkan bagaimana pemetaan lantai lautan dilakukan. Dia ada 3 cara tadi, menggunakan satelit ataupun menggunakan lidar dan juga sonar. Okey, yang keempat menerangkan sifat fizik air laut. Tadi beberapa saya bagi sifat-sifat fizik, maka dia dapat menerangkan setiap satulah. Okey, ada 5 lebih kurang tadi. Okey, menerangkan faktor yang mempengaruhi saliniti air laut. Saliniti ni maksudnya garam. Kandungan garam. Saliniti. Okey, dia ada faktor dia lah, bagaimana ketinggian ataupun penuangan dia. Okey, menerangkan bagaimana organisma laut dikelaskan. Yang tadilah yang ada molluska, yang ada krustasea, ikan dan sebagainya. Ya, betul. Dan menerangkan kepentingan ekonomi hasil laut dan juga isu berkaitan. Isu berkaitan ni yang tadi yang menggunakan pukat tunda dan sebagainya. Maksudnya penggunaan tu adakah memberi pertumbuhan ataupun merosakkan kawasan berkenaan ekosistem, dan juga murid kita dapat menerangkan isu berkaitan ekosistem marine. Maksudnya apa yang perlu kita lakukan untuk selamatkan laut kita lah, kawasan-kawasan berkenaan. Faham cikgu. Dan mungkin cikgu nak kongsikan kata-kata nasihat untuk semua calon SPM yang sedang menonton sekarang, cikgu. Silakan. Okey, nasihatnya yang pertama, jangan kita tengok soalan tu panjang. Yang pentingnya kita baca setiap satu soalan tu, adakah dia memberi gambaran secara kasar ataupun secara halus jawapan untuk kita bagi setiap part dia lah. Contoh yang tadi, sebahagiannya dapat memberi apa yang kita nak bagi jawapan kita. Okey. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Rosnizan dan juga kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Tengku Baria. Terima kasih semua. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Norziana selaku jurubahasa isyarat episod kali ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.